Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Dayangku Kamaliah Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 dijangka menggalakkan hubungan ASEAN-GCC China dan menegakkan ASEAN Centrality. Indeks bukan makanan mendorong peningkatan bulan ke bulan indeks harga pengguna. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-46 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang akan diadakan pada 26 hingga 27 Mei 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia selaku pengerusi ASEAN pada tahun ini membawa tema Inclusivity and Sustainability yang menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan daya tahan dan kemakmuran serantau serta mengukuhkan kerjasama dalam menghadapi cabaran global serta tekanan luar yang semakin meningkat. Selain sidang kemuncak ke-46 pemimpin-pemimpin ASEAN, The Gulf Cooperation Council GCC dan Republik Rakyat China juga akan berhimpun bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN GCC kedua dan sidang kemuncak ASEAN GCC China pada 27 Mei 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sidang-sidang kemuncak tersebut akan terus memajukan tindakan bersepadu dalam melaksanakan bidang-bidang keutamaan dan deliverables utama ASEAN serta menggalakkan hubungan yang lebih erat di antara ASEAN, GCC dan Republik Rakyat China yang berpandukan prinsip asas dan nilai bersama, komitmen menggariskan kepentingan multilateralisme, perpaduan serantau dan undang-undang antarabangsa dalam menangani cabaran bersama dan menegakkan ASEAN Centrality dalam pembangunan serantau yang berkembang untuk memupuk keamanan, kestabilan dan kemakmuran di dalam dan luar rantau tersebut. Sidang Kemuncak BIM IAGA ke-16 juga akan diadakan di samping Sidang Kemuncak ASEAN ke-46. Ditubuhkan pada tahun 1994 oleh negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Filipina. BIM IAGA menyasarkan untuk memacu pembangunan di kawasan terpencil dan kurang maju dengan memberi fokus kepada kemajuan sektor pembuatan yang berdaya saing dan lebih mesra alam, mewujudkan industri pertanian dan peringatan yang mampan, berdaya saing dan berdaya tahan iklim serta mempromosikan sektor pelancongan. Sempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB yang ke-64, Kementerian Pertahanan pagi tadi mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jara Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Boh Hassan, Pemerintah ABDB. Jawatan Kuasa Takmir Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei dengan kerjasama bahagian Imarah, Jabatan Hal-Ehwal Masjid, Kementerian Hal-Ehwal Agama semalam menganjurkan bual bicara bertajuk Melahirkan Masyarakat Rumahku, Syurgaku. Sesi bual bicara sempena Hari Keluarga Kebangsaan itu berlangsung di surau berkenaan.
Hadir yang berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Program disertai oleh Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Mukim Prakas A dan B, mahasiswa dan mahasiswi, Institut Pengajian Tinggi, kumpulan belia-belia wanis dan Muslimah Masjid di daerah Brunei dan Muara. Forum Pendidikan Dunia Tahunan ke-21 merupakan forum berprestij yang diiktiraf sebagai perhimpunan terbesar Menteri-Menteri Pendidikan dan Kemahiran sedunia. Forum yang berlangsung di United Kingdom itu menjadi platform penting untuk bertukar pelbagai perspektif dan menangani cabaran pendidikan yang kritikal. Mewakili negara Brunei Darussalam ke forum berkenaan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Dengan tema daripada kestabilan kepada pertumbuhan, membina pendidikan yang lebih kukuh, berani dan baik bersama, forum menampilkan pelbagai sesi plenary komprehensif dan pertukaran peringkat menteri yang memfokuskan kepada pembangunan sistem pendidikan inklusif, responsif dan berdaya tahan yang menggalakkan pertumbuhan sosioekonomi yang saksama dan mampan. Menteri Pendidikan juga menghadiri perbincangan Menteri-Menteri ASEAN mengenai pembelajaran asas yang membincangkan dapatan analisis metrik pembelajaran asas Asia Tenggara. Inisiatif serantau itu mendapat sokongan dari United Kingdom melalui program UK ASEAN yang menyokong kemajuan pendidikan perempuan. Yang berhormat juga mengadakan perbincangan dua hala dengan Stephen Morgan MP, Menteri Pendidikan Awal United Kingdom untuk mengukuhkan kerjasama dua hala dalam bidang penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak. Semasa berada di London, Menteri Pendidikan mengadakan sesi muzakarah dan dialog melalui perjumpaan dengan para pelajar Brunei yang sedang menuntut di United Kingdom. Juga menyertai Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras di Kementerian Pendidikan. Sifat dengki boleh mendatangkan bahaya pada diri sendiri dan menimbulkan kesan buruk dalam kehidupan berkeluarga. Ikuti bahan beritanya dan berita yang lainnya selepas ini. Majlis Perundingan Kampung MPK Tanjung Bunut mengadakan Majlis Penyampaian Sijil kepada ahli-ahli jawatankuasa MPK Tanjung Bunut sesi 2024-2028. Majlis berlangsung petang tadi di kediaman Pemangku Ketua Kampung Tanjung Bunut. 24 orang ahli baru yang dilantik menerima sijil yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Semasa ditemui RTB, Timbalan Pengerusi MPK Tanjung Bunut, sesi 2024-2028 menjelaskan mengenai kegiatan yang diadakan dan akan dilaksanakan seperti penyampaian derma, Hari Keluarga dan Ibadah Korban serta tujuannya. Silaturahim di antara masyarakat yang ada di sekeliling kampungan ini, dan di samping itu juga untuk mengenal di antara satu sama lain, menjadi satu sangat-sangat bermanfaat kepada kami penduduk kampung Tanjung Bunut. Indeks harga pengguna IHP pada bulan April 2025 menunjukkan penurunan 0.1% berbanding bulan April 2024. Ia didorong oleh penurunan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengongsikan penurunan 0.4% bagi indeks makanan dan minuman ringan dan 0.01% bagi indeks bukan makanan.
Bagi perbandingan bulan ke bulan, IHP April 2025 menunjukkan peningkatan perpuluhan 3% daripada Mac 2025. Ia didorong oleh peningkatan bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan mencatatkan penurunan perpuluhan 3%. Peningkatan bagi indeks bukan makanan didorong oleh pakaian dan kasut dan pengangkutan, manakala penurunan bagi indeks makanan dan minuman ringan terutamanya disumbangkan oleh penurunan harga sayur-sayuran, susu, produk tenusu dan telur. Penurunan bagi indeks makanan dan minuman ringan terutamanya disumbangkan oleh penurunan harga daging, khususnya harga ayam dan harga susu, produk tenusu dan harga telur. Sementara penurunan bagi indeks bukan makanan didorong oleh penurunan harga pengangkutan khususnya kenderaan bermotor dan kos perkhidmatan langganan penstriman media dalam talian disebabkan oleh perbezaan pertukaran mata wang asing. Laporan penuh IHP bagi bulan April 2025 boleh didapati di laman sesawang JPES. Hasad dengki adalah salah satu dari sifat mazmumah yang ada dalam diri seseorang insan. Sifat ini boleh membahayakan diri dan mendatangkan kesan buruk dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara yang boleh menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam khutbah Jumaat bertajuk celanya sifat hasad dengki. Khutbah turut menggariskan antara akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut dicontohi adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah bersifat hasad dengki terhadap sesama insan lain. Allah akan menguji hamba-hambanya dengan murniakan nikmat yang kadangkala tidak sama di antara satu dengan yang lain. Umpamanya, sesetengah orang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Ada yang lambat, ada yang lebih dan ada yang kurang. Ini menunjukkan bukanlah Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifat adil. Malah Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan nikmat itu bersesuaian dengan kedudukan dan keadaan masing-masing. Oleh yang demikian, apabila ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan nikmat yang banyak, maka akan timbul pula pihak yang lain mempersoalkan seperti mengapa tidak diberikan kepadanya atau lambatnya nikmat itu sampai kepadanya. Ketidaksamaan terhadap nikmat yang dikurniakan ini kadangkala menyebabkan timbul perasaan hasad dengki dalam diri seseorang. 500 anggota angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB dikurniakan pingat kerja lama dan perangai baik tentera. Pengurniaan tersebut adalah pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis penyampaian pingat tersebut berlangsung petang tadi di Institut Latihan ABDB Penanjung Garrison, daerah Tutong. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Pol Hassan, Pemerintah ABDB. Para penerima pingat terdiri daripada anggota Tentera Darat di Raja Brunei, Tentera Laut di Raja Brunei, Tentera Udara di Raja Brunei dan anggota pelbagai unit ABDB. Penggunaan pingat tersebut merupakan satu tanda pengiktirafan yang bermakna atas khidmat bakti yang setia serta komitmen tinggi para penerima sepanjang tempoh perkhidmatan. Lebih 60 pelajar darjah 6 Sekolah Ugama Antarabangsa Jerudong JIS diraikan pada majlis khatam Al-Quran selepas mereka menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran. Majlis diadakan petang tadi di sekolah berkenaan. Antara pengisian majlis, bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim
Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama dan disusuli bacaan surah-surah dari peserta khatam. Majlis antara lain bertujuan melahirkan generasi celik Al-Quran di samping menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan berterusan dalam penghayatan beragama serta sebagai usaha Jabatan Pengajian Islam dalam sama-sama mengukuhkan syiar Islam di negara ini. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan Forum Ketua Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia MABIM kedua tahun ini. Forum berlangsung selama 2 hari bermula hari ini. Majlis perasmian forum berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong. Forum dirasmikan dan dipengerusikan oleh Abang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka selaku Ketua Perwakilan Delegasi MABIM Brunei Darussalam. Forum antara lain meneliti, membincangkan dan memutuskan keputusan umum serta merealisasikan apa jua perancangan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia melalui kerjasama kebahasaan serantau. Melalui senarai yang menghimpunkan penulis, pendidik dan pencinta bahasa untuk mengangkat martabat bahasa-bahasa. Laporan dari Tanah Suci. Dalam menilai tahap kesediaan kemudahan serta memastikan keselesaan jemaah sepanjang menginap di Kota Mekah Al-Mukarramah, rombongan awal pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam dari bahagian pentadbiran dan perubatan mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel penginapan jemaah haji negara di Mekah. Lawatan diketuai oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, pemangku penolong pengarah urusan haji, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji negara Brunei Darussalam di Arab Saudi. Antara hotel yang dilawati, Hotel Burj Al Difaya Mubarak, Hotel Tara Al Khalil, Hotel Al Safwah Royal Orchid dan Hotel Safwah Tower. Di samping menunaikan ibadah, para jemaah haji turut diberi peluang mendalami sejarah Islam melalui lawatan ke tempat-tempat bersejarah. Baru-baru ini, jemaah dari syarikat Dar Al-Ihsan menyertai ziarah ke 2 lokasi penting di Madinah. Antara lokasi yang dikunjungi Jabal Uhud dan Masjid Quba. Lawatan bertujuan memberi pendedahan kepada jemaah tentang sejarah awal Islam dan mengenang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Separuh jalan Tasik Hala Bandar Seri Begawan akan ditutup sementara esok sehingga 31 Mei. Penutupan bermula 8 malam bagi memberi laluan kepada kerja-kerja memotong pokok. Pengguna jalan raya disaran untuk menggunakan jalan alternatif yang disediakan. Sementara itu, separuh jalan di Lebuh Raya Lumut Belaid, Hala Lumut, ditutup sementara esok 24 Mei hingga kerja-kerja selesai. Penutupan bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang bagi kerja-kerja pemeliharaan jalan raya. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan beritanya. Zah, cuba lihat ni. Bisa kan? Sayang, Ani just sekali-sekalinya ngambil. Bahaya bakal dan Ani. Pertama, cuba lihat ni. Ani dah smart. Ani cuba lihat ni, keputusan. Bisa ini.
Benar. Benar, John dari baik. Sebarang kerosakan pada peralatan dan produk elektrik boleh membahayakan pengguna apabila ianya digunakan. Tips kedua, kalau kan membeli barang macam ni, mesti labelnya macam ni ya. Pastikan balis speks yang lurus. Pastikan peralatan dan produk elektrik tersebut memenuhi piawaian tempatan. Ayah bakarangan ni. Mantap. Sama saya usulnya. Spek yang lurus. Kalau ni? Sayang ani, salah apa salah? Ani 2 pin plug. Kalau ni, dia dapatkan ni. Sama je ni. Ani Type-C, Ani Type-M. Orang ramai adalah digalakkan untuk menggunakan plug C dan plug M mengikuti kesesuaian soket tempatan. Tu pintar kau Mel. Bahaya bakarangan ni sayang. Bahaya. Tip terakhir, kalau nada marka ni, Mi tahu, kalau nada mak, dia dapat set. Go! sayang, Tanda tersebut adalah bukti bahawa peralatan dan produk elektrik tersebut telah diuji dan disahkan mematuhi piawaian keselamatan. bahaya bakarangan ni. Baca dahulu manual arahan peralatan dan produk elektrik tersebut sebelum menggunakan bagi memastikan penggunaan yang selamat. Macam ni tak cara shopping yang lurus. Pastikan dalamnya ada manual book. Benar dunia saya tu kalau ada manual book tadi di rumah macam bunga api. Ramai orang datang payah mikir kan. Sayang. Pesanan ini dibawakan oleh Otoriti Elektrik Negara Brunei Darussalam, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Bahaya bakarangan ni. Ini berita yang baru kami terima. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah berutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura, berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri Republik Singapura. Kejohanan Badminton CHSK Terbuka Kebangsaan Brunei anjuran EYH United membuka tirainya semalam. Kejohanan berlangsung di Kudang, Daerah Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lebih 150 orang menyertai kejohanan yang mempertandingkan 18 kategori. Perlawanan akhir dijadual berlangsung Ahad ini.